Cikgu, macam mana raya tahun ni, cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kita PKP pun kita mesti beraya juga. Mesti beraya. Mesti beraya. Kan? Suasana tu kita yang kerik, cikgu. Ya, betul. Kan? Walaupun tak boleh rentas negeri, tak boleh nak merentas, ada kawasan tak boleh nak merentas daerah, tetapi tidak menjadi halangan untuk kita nak ceriakan suasana kita. Betul. Baik, cikgu. Saya nampak cikgu ada tak denas, cikgu. Saya duk memang teringin nak makan tak denas, cikgu. Silakan boleh, makan. Cikgu, ya. Yang ni saya memang gulung specially untuk Azhar punya. Serius lah, cikgu? Serius. Patutlah nampak luar biasa sangat, cikgu. Tak dia, cikgu. Penuh dengan keikhlasan. Wah, itu dia. Baik, cikgu. Aduh, dia punya ni pun besar lah, cikgu. Menarik sangat, cikgu. Dia punya tak dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Selamat cikgu. Hari Raya, cikgu. Lama betul kita tak jumpa. Allah Akbar. SOP raya kita, Cikgu, jangan lupa-lupa, cikgu. Kita belum menang lagi, cikgu. Ya, betul. Cikgu Ju, apa khabar sekarang? Lamanya tak jumpa. Baru je sembuh sedikit lah. Ya. Minggu lepas dengar ada terlibat dengan kemalangan. Cikgu terlibat dengan kemalangan. Ada sikit kemalangan lah. Waktu tu duduk dekat traffic light merah. Okay, tiba-tiba ada lori daripada belakang. Bam, langgar. Allah Akbar. Cikgu mesti kena keluar duit banyak kan, cikgu. Nak baiki, cikgu. Kalau ikutkan kerosakan tu agak teruk juga. Jadi banyak juga perlu dibaiki. Tapi Alhamdulillah. Lori yang langgar tu yang akan menggunakan insurans dia tu untuk membayar segala kerugian kereta. Rezeki Alhamdulillah. Betul. Boleh beraya. Tak adalah pakai baju raya. Ya, cantik kan. Mesti anak-anak pun tapi semua cantik. Cikgu. Cikgu sebut tadi lori tu yang bayar. Memang boleh ke kereta yang langgar kita dia bayarkan kerugian untuk kereta kita, cikgu? Ya. Boleh. Dan itulah yang akan kita belajar pada hari ini. Oh yes, baik. Saya pun tak sabar, cikgu, sebenarnya nak belajar berkenaan dengan subjek kita hari ini, matematik, dan topik kita berkenaan dengan insurans. Dan kepada anda, Assalamualaikum, apa khabar? Anda sedang menyaksikan Trust Didik TV KPM. Baik, tadi cikgu dah tease sikit yang mana topik yang kita akan belajar atau subjek yang kita akan belajar hari ini. Tetapi orang kata tak kenal maka tak cinta. Jom kita nak kenal dengan lebih dekat dulu cikgu yang akan bersama kita pada pagi ini. Siapakah mereka berdua ini? Kita saksikan dulu profil video ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Juliana Muhammad Yunus dan juga Cikgu Nur Syuhada Zawawi. Kedua-duanya adalah guru matematik di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Baik, sekali lagi cikgu, ahlan wa sahlan, selamat datang cikgu ke studio kami pada pagi ini. Walaupun orang lain tengah sibuk beraya dekat rumah, tapi kita berada dekat sini. Yelah, raya-raya juga, tapi pelajaran jangan kita lupa. Baik cikgu, tadi kita dah, cikgu tadi hampir-hampir salam kan. So jangan salam-salam selagi kita belum menang, dan kita nak kena sentiasa membudayakan norma baru macam yang kami lakukan sekarang ini, yang mana kita jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kami pakai pelitup muka, dan sekarang ni kita ada gel pembasmi kuman cikgu. Silakan cikgu. Untuk digunakan sama-sama kita nak memutuskan penularan wabak COVID-19. Kalau mungkin kat rumah tak ada gel pembasmi kuman, silakan cikgu. Boleh juga gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama kita nak membasmi kuman. Okey, baik cikgu. Saya ambil kejap cikgu. Minta maaf cikgu. Saya pun kena pakai cikgu. Nanti jadi kita ajak orang kita tak pakai, tak buat, tak boleh lah kan. Mestilah kita pun sama-sama semua main peranan. Baik, kita dah sanitize tangan kita cikgu. Kemudian kita boleh buka pelitup muka kita cikgu. Okey. Kalau anda semua bila ada pakai pelitup muka, jangan buang merata-rata. Kalau tidak ada kes, macam cikgu kita ada kes cantik, kes cikgu kita. So boleh masukkan dalam kes. Kalau tidak ada, boleh sahaja terus masukkan dalam saku anda. Yang penting jangan buang merata-rata. Baik cikgu.
subjek matematik dengan topik kita insurans. Tadi cikgu dah tease akan berlakunya kemalangan. So ada pihak yang boleh membayarkan kos kerugian yang berlaku kepada kenderaan kita. Tapi cikgu sebelum tu saya tak naklah belajar sorang-sorang kat sini cikgu. Saya nak ajak rakan-rakan saya juga daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya yang akan bersama-sama dengan kita di studio. Wah, tidak secara fizikal tetapi secara virtual dan juga bersama dengan anda juga di rumah. Tu tengah makan Elme London tu. Okey, kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio untuk bersama-sama dengan kita. Alright, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Itu dia. Baik. InsyaAllah. Ceria semua je cikgu. Kita nak berkenal-kenalan cikgu dengan pelajar-pelajar kita, rakan-rakan saya ni. Boleh tak cikgu? Boleh, boleh. Baik, kita nak mulakan, selalu orang cakap ladies first. Tapi hari ni kita nak bagi lelaki dululah. Kan? Kita persilakan Anas. Silakan Anas. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anas Sulaiman bin Ahmad Amri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Itu dia. Terima kasih Anas. Siap bling-bling lagi kat belakang cikgu. Memang suasana hari raya betul ni. Okey, baik. Betul. Dan seterusnya Azim. Silakan Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azim bin Muhammad Ferry daripada SMK Agama Putrajaya. Selamat Raya semua. Selamat Hari Raya. Baik, terima kasih Azim. Seterusnya Ammar. Silakan Ammar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ammar Kimi bin Muhammad Zamri daripada Sekolah Menengah Agama Kebangsaan Putrajaya. Selamat Raya cikgu. Semua. Terima kasih Ammar. Seterusnya Princess. Putri Nurhana. Silakan Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Puteri Nurhana Humaira binti Hamidah Ghazali. Selamat Hari Raya semua. Baik, terima kasih Putri. Seterusnya Huda Izzati. Silakan Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Huda saja Assalamualaikum buat gimmick warahmatullahi wabarakatuh. Buat gimmick. Nama saya Huda Izzati binti Husni daripada SMK Agama Putrajaya. Baik, Selamat Raya semua. Selamat Hari Raya. Terima kasih Huda. Dan the last one, Maisarah Hanis. Silakan Maisarah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Pribadi Maisarah Hanis binti Muhammad Haizat. Sekolah SMK Agama Putrajaya. Selamat Raya semua. Selamat Hari Raya. Terima kasih semua. Ceria-ceria semuanya. Ceria semua cikgu kan. Sebenarnya dah tak sabar tu nak dapat duit raya cikgu. Sekarang ni senang QR code je. Duit raya scan QR code. Baik. Alright cikgu. Kita tadi dah tahu, kita dah taste berkenaan dengan topik yang kita nak belajar dan sekarang ni kita nak tengok juga apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan matematik dan topik khusus kita adalah insurans. Kita lihat video ni. Insurans ni ada pelbagai jenis. Contohnya, insurans hayat, insurans perjalanan, insurans kebakaran dan lain-lain. Insurans ada banyak manfaat dia. Contohnya, kalau rumah kita terbakar, kita boleh pakai insurans kebakaran untuk menampung kerugian yang kita alami. Daripada pendapat saya, tajuk insurans dalam matematik ini merupakan satu yang penting dan berguna untuk kita. Sebab nanti kat luar sana kita akan gunakan insurans ni supaya kita tahu apa kegunaan insurans ni pada kehidupan kita bila kita dah habis belajar dan kita berada untuk kehidupan kita sendiri nanti. Jadi mainlah sama-sama kita belajar insurans dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Insurans bab baharu pada saya. Nampak sukar, sebenarnya sangat menarik. Ini kerana dalam topik ini barulah saya tahu kepentingan, kebaikan dan mengapa kita perlu ada perlindungan insurans. Sebenarnya insurans ini dapat membantu kita dalam keadaan kita yang tak jangka. Jadi, saya berharap rakan-rakan di luar sana beri tumpuan dan dalami ilmu insurans ini. Anda tak rugi. Jom, selamat belajar. Gula SPM. Bagi saya, tajuk ini sangatlah mudah untuk dipahami kerana ianya berlaku dalam kehidupan seharian kita, contohnya seperti risiko dan insurans. Walau bagaimanapun, kita perlu banyak membuat latihan supaya kita betul-betul fasih dalam topik ini. Dengan itu saya ingin mengucapkan selamat maju jaya untuk semua calon-calon SPM 2021.
Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek kita matematik dan juga topik kita adalah insurans. Penting cikgu sebenarnya insurans. Kalau kita berlaku kemalangan, so dapat tahu macam mana kita nak buat ataupun langkah-langkah yang perlu kita buat macam Cikgu Ju tadilah. Baik cikgu, tadi pandangan rakan-rakan kita lah. Kita nak tahu daripada Cikgu Ju dan juga Cikgu Syuhada lah berkenaan dengan subjek matematik dan juga topik kita insurans ni sebenarnya apa yang nak disampaikan dalam subjek matematik insurans ni cikgu. Silakan cikgu. Okey, baik. Sebelum kita cerita lebih lanjut, kita nak bagi tahu dululah bahawa bab insurans ini adalah merupakan salah satu topik yang baru diperkenalkan dalam kurikulum KSSM baru. Jadi untuk tingkatan 5 ianya merupakan salah satu topik yang barulah. Kalau macam Azhar dulu mungkin tak sempat kan belajar, tak pernah lagi kan? Tak ada lagi. Zaman saya dulu pun tak ada juga. Dan murid-murid ini merupakan batch pertama, murid pertama yang belajar topik insurans ini. Itu dia. Seronok cikgu, daripada awal dah didedahkan cikgu. Kalau kita awal dulu dah berlaku sesuatu baru macam baru nak cari balik kan. Baru nak belajar dekat situ. Baik. Macam Cikgu Syu, macam mana cikgu berkenaan dengan subjek matematik insurans ni cikgu? Kalau dilihat kepada isi kandungan matematik insurans ni, matematik mengguna untuk tajuk insurans ni, memang dia mengajar kita guide macam mana kita untuk mengira premium, insurans tertentu, kepentingan kita mengambil insurans, seperti mana apabila berlaku sebarang risiko, pentingnya insurans tu dalam kehidupan kita. So itu antara isi kandungan dia lah. Ya. Itu dia. Baik cikgu, kita nak tahu, saya pun tak sabar juga nak tahu, walaupun orang kata apa dah tak belajar sekolah menengah dah, tapi masih lagi tak tahu berkenaan dengan insurans ni. Agak tricky juga. Dan kejap lagi kita akan belajar bersama dengan Cikgu Juliana dan juga Cikgu Syuhada. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Trust Didik TV KPM. Marilah semua kita dendangkan salam lebaran. Ya hari, ya hari raya, ya hari, ya hari raya, hari kemenangan kita. Oh selamat hari raya. Ya hari, ya hari raya, ya hari, ya hari raya, hari yang indah mulia. Oh selamat hari raya. Raya, 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 selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya, 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 selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama insan. Yang jauh dah balik pulang. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada semua guru di SMK Derma. Terima kasih cikgu. Baik, kembali dalam Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan hari ini adalah hari raya yang ketiga. Kepada anda kat rumah tu, raya-raya juga tapi duduk depan TV ni sambil makan lontong tu, kita belajar sama-sama bersama dengan Cikgu Juliana dan juga Cikgu Syuhada. Okey, baik cikgu, silakan cikgu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey, baiklah, kita tak nak buang masa. Tadi kita dah cerita intro dah sikit. Jadi cikgu, kita terus kepada bab 3 kita, matematik pengguna, iaitu insurans. Baik. Hari ni kita nak fokuskan seperti apa yang intro Cikgu Syuhada cakap tadi. Kita nak tengok lebih kepada pengiraan insurans, di mana kita nak tengok pengiraan untuk insurans perjalanan dan juga motor. Okey. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, Cikgu Syuhada mungkin boleh cerita sikit tentang risiko. So yang ini sebenarnya dah dipelajari pada slot lepas berkaitan dengan risiko. So bila kita sebut risiko dalam Al-Quran pun Allah ada sebutkan kun
fayakun. Jadi maka kan jadilah. Jadi ini adalah sebahagian daripada risiko di luar pengetahuan kita. Kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat kita elakkan. Jadi dalam risiko ni ada dua elemen dalam risiko di sini, iaitu tidak dapat ditentukan apa jenis risikonya dan juga melibatkan kerugian. Macam yang apa yang berlaku pada saya lah hari tu. Itu dia, kena langgar dengan lori tu cikgu. Mana nak tak dapat elak pun. Tak dapat nak elak. Baik cikgu. Okay, baiklah. Seterusnya, sebenarnya di bawah topik insurans ni, dia ada dua bahagian utama. Okay, iaitu insurans hayat dan juga insurans am. Tapi kita tak nak sentuh tentang insurans hayat. So untuk hari ni kita nak lebih fokuskan kepada bahagian insurans am. Yang mana insurans am ni kalau tengok kat sini terbahagi kepada 5. Yes, 5, ada 5. So yang pertama ialah insurans perjalanan. Okay, seterusnya kita ada insurans motor. Okay, kemudian kita ada insurans kemalangan diri. Okay, insurans kebakaran dan akhir sekali insurans perubatan dan kesihatan. Ada 5 jenis lah. Okay, dan sentuh sedikit lah kita sebagai orang Islam ni, walaupun kita ada macam-macam jenis insurans ni, tapi sebab kita ni orang Islam digalakkan ambil takaful. Yang mana takaful biasa dengar kan? Syariah compliant lah cikgu. Ya, syariah compliance. Yang mana takaful dengan insurans ni sebenarnya konsep dia semua totally sama. Cuma bezanya takaful ni ada akad. Akad tu terus membezakan dia. Baik, itu dia. Tapi cikgu, saya nampak dekat situ ada perbezaan warna antara insurans perjalanan dan insurans motor. Manakala lagi 3 tu warnanya hitam. Adakah memberi maksud apa-apa cikgu? Okey, so untuk hari ini kita akan tekankan 2 ini sahaja. Iaitu berkaitan dengan insurans perjalanan dan juga insurans motor. Okay, kalau kita lihat untuk insurans am ini, tempoh perlindungan dia bagi kebanyakan insurans am ini adalah dalam kadar setahun ataupun kurang daripada itu. So berbeza dengan insurans hayat. Bila nama hayat kan, jangka hayat kita mungkin panjang ke pendek. So dia punya tempoh perlindungan dia lagi panjang. Lagi panjang. So beza antara insurans am dan insurans hayat. Baik, itulah kata kena renew tiap-tiap tahun cikgu kena kan. Renew, cukai jalan tu antaranya. Itu dia. Baik cikgu. Seterusnya cikgu. Bagi melihat dengan lebih jelas, lebih lanjut lagi, mari kita tengok satu contoh situasi. Murid-murid semua pun boleh tengok. Baca betul-betul situasi ni, saya akan bantu untuk nampak maklumat dia. So kat sini dia bagi tahu Encik Zuhairi membeli satu polisi insurans peribadi daripada syarikat Tenang Sentiasa. Syarikat Tenang Sentiasa. Tenang je sentiasa. Jika beliau terlibat dalam satu kemalangan, dia boleh membuat tuntutan pampasan berjumlah RM250,000. Yang mana dengan bayaran caruman bulanannya berjumlah RM180. Ini antara contoh-contoh situasi yang biasa ada. Cuma kita nak dedahkan murid-murid dengan istilah khusus dalam insurans ni, dalam pembelajaran kita. Jadi kita sajalah nak mulakan dulu. Mungkin Azhar boleh try jawab. Boleh cikgu. Yang senanglah saya bagi, yang mula-mula. Berdasarkan situasi di atas, kita nak isi jawapan kosong ni untuk pemegang polisi. Agak-agaklah dalam situasi ni. Kalau saya tengok cikgu berdasarkan contoh yang cikgu bagi ni, pemegang polisinya of course Encik Zulkhairi cikgu. Yes, bagus. Tepat sekali. Itu tanda makan kuih raya tapi masih boleh belajar. Itu dia cikgu. Berkat makan kuih tat tadi. Makan tat tadi cikgu. Okey cikgu. Baik, seterusnya cikgu. Seterusnya kita nak tengok untuk syarikat insurans. Syarikat insurans. Kita nak tanya rakan-rakan kita lah. Boleh angkat kad hijau kalau nak jawab. Baik, silakan. Saya nampak Amar cikgu. Sebab dia dah ready daripada tadi cikgu. Betul, dia dah pergi toilet tadi kan. Dia dah pergi toilet, itu dia betul. Dah lega dah. Okey, baik, silakan Amar. Cikgu, saya rasa syarikat insurans, syarikat Tenang Sentiasa cikgu. Tenang dia jawab. Tenang, sungguh tenang dia jawab. Baik cikgu. Betul. Syarikat Tenang Sentiasa. Itu dia. Tahniah Amar. Okey, seterusnya hak perlindungan juga. Kita tanya pula yang seterusnya. Hak perlindungan. Siapa yang nak jawab? Cepat. Saya nampak Huda cikgu. Huda. Huda. Itu dia. Baik, silakan Huda.
had perlindungan yang dituntut oleh Encik Zulkhairi ialah sebanyak RM250,000. Ya, Okey. terbaik, tepat sekali Had perlindungan dia adalah RM250,000. RM1,000. Baik, tahniah Huda. Ya, tahniah. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada semua guru di SMK Derma. Terima kasih cikgu. Kan tu risiko kemalangan kan? Ya, betul. Tepat Risiko sekali. kemalangan. Baik. Dia ada kemungkinan ke cikgu kalau dia ambil bukan untuk risiko kemalangan, tetapi kalau berlaku kemalangan dia nak claim, boleh ke tak? Nanti kita akan terangkan lagi mendalam tu lagi. Itu yang suspend tu. Kejap suspend lagi tu kita kan? akan tahu. Baik cikgu, okey. silakan cikgu. Okey, baik. So, kita teruskan dulu kepada insurans perjalanan. Yap. Insurans perjalanan ni merupakan salah satu bahagian lah daripada insurans am tadi. Yap. Okey, yang mana insurans perjalanan ni ialah insurans yang melindungi pemegang polisi iaitu kita, Yap. okey, terhadap kerugian di dalam perjalanan. Yap. Antara contoh kerugian dalam perjalanan ni, contohnya bagasi hilang, pergi bawa 5 balik 1 je. Contoh. Ni pun akan melindungi juga. Pasport hilang, Ya. duit hilang, ataupun bila naik kapal terbang, nauzubillah lah kan, terhempas meninggal. So insurans perjalanan pun sebahagian daripada bakal melindungi kita punya sebarang risiko kita. Baik, so maksudnya apa juga perjalanan berlaku kecelakaan dalam perjalanan tu, so boleh diklaim sekiranya kita ambil polisi insurans ni. Ya, betul. Dan dia ada terms-terms yang tertentu lah kan yang kita ambil ikut polisi yang kita ambil. Baik. Azhar sendiri biasa ke naik kapal terbang? Pernah cikgu. Ada ambil insurans? Ada cikgu. Pergi Tapi mana tu? setakat ni alhamdulillah tak pernah lagi claim lah. Ya, so ni kita ambil lah kan. Ya. Sebagai langkah berjaga-jaga cikgu. berjaga-jaga. Ya, Itu betul. dia. Baik cikgu. Okey. Baik, untuk seterusnya. Okey, seterusnya kita teruskan dengan contoh kedua. So kalau kita lihat jadual menunjukkan harga premium bagi insurans jadual perjalanan oleh syarikat insurans Clear Berhad. So ini adalah jadual dia. Okay, kalau kita lihat, pelajar-pelajar boleh lihat. Nanti cikgu nak tanya soalan nanti. So ini ada tempoh percutian. So kita tengok terus pada soalan yang pertama. Kita nak minta terangkan apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga. Okey, kalau kita tengok pada ni kan, setiap lajur dan juga baris ni ada harga yang berbeza. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga tersebut? Baik. Boleh tak saya nak pilih cikgu? Boleh. Sebab saya nampak ada yang belum menjawab lagi. Kita nak persilakan Mai Sarah cikgu. Mai Sarah tunduk je kan. Dia makan kuih raya lah tu. Tak nak tunjukkan kita. Baik Mai Sarah, silakan. Saya rasa harga yang mempengaruhi perbezaan harga premium ialah bilangan orang yang diinsurансkan. Bilangan orang yang diinsurансkan. Okey, sebab ada 3 markah kat sini. Kita kena cuba dapatkan dulu jawapan dari 3 jawapan. Mungkin 3 jawapan. Tadi satu dah. So bilangan tadi kan. Okey, kedua? Tempoh masa perjalanan. Apa dia? Mai Sarah kuat sikit. Tempoh masa perjalanan. Tempoh masa perjalanan. Okey, yang kedua. Baik, yang ketiga, Mai Sarah. Yang ketiga, destinasi perjalanan dari segi suasana politik. Destinasi perjalanan. Baik, itu 3 cuba kita cek jawapan. Sikit jawapan dia betul ke tidak? Okey, tempoh masa, ada bilangan, okey, destinasi. Okey. Betul. 3 markah untuk Mai Sarah. 3 markah untuk Mai Sarah. Bagi tepukan sikit. Okey, boleh sambung makan lontong tu Mai Sarah kat bawah.
Okey, baik cikgu. Silakan Okey, cikgu. teruskan untuk soalan yang B. Okey, soalan B ni pula dia tanya, agaknya kenapalah kadar premium insurans ni makin meningkat mengikut tempoh percutian. Maknanya makin lama dia bercuti, makin meningkat dia punya amount yang dia kena, kadar premium insurans dia. Okey, baik. Siapa yang nak bantu untuk menjawab? Anas pergi ambil kuih raya Anas Tadi ada masalah sikit. Oh, ada masalah. Okey, baik. Anas nak jawab ke Anas? Boleh ulang soalan ke? Okey, soalannya mengapa kadar premium insurans semakin meningkat mengikut tempoh percutian? Kalau saya pergi UK contohnya, saya duduk 10 hari, dia punya amount sekian. Kalau saya tambah 15 hari, amount dia meningkat lagi. Kenapa Anas? Saya rasa sebab makin lama kita pergi bercuti satu tempat tu, makin tinggi dia punya risiko. Saya rasa betul tak cikgu? Betul lah tu, pandai dia kaitkan dengan intro yang kita cakap tadi kan. Dia bila lama dekat situ, macam-macam risiko boleh berlaku. So kalau kita tengok kat sini, antaranya risiko yang mungkin berlaku adalah kecelakaan, mungkin kemalangan, mungkin juga boleh berlaku kecurian dan lain-lain lah. Semuanya risiko tu adalah semakin tinggi. Itu dia baik cikgu. Kita dah tahu berkenaan dengan dua benda tadi lah, insurans perjalanan tadi. So apa yang membezakannya dan kenapa semakin lama kita pergi bercuti semakin tinggi kosnya. Dan tadi cikgu Amma bisik kat saya lagi. Dia suka bisik kat saya. Dia cakap, "Bang, saya dah makan tart tadi." Dia kata saya dah harga air lah. Kita bagilah peluang cikgu dekat Amma nak ambil air. So kita boleh rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Marilah semua kita dendangkan salam lebaran. Ya hari raya, ya hari raya, hari kemenangan kita. Oh, selamat hari raya. Ya hari raya, ya hari raya, hari yang indah mulia. Oh, selamat hari raya. Raya, 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 raya. Selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya, raya, raya. Selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama insan. Yang jauh dah balik pulang. Diri ini asalnya selai kain putih. Terima kasih buat semut yang sudi mencurahkan. Kegigihanmu dalam mendidik tidak akan dilupakan. Terima kasih Cikgu Ikhlas dari Dishin Balakrishnan, Rizky Matris Telur Datuk. Terima kasih. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM. Amma nampak lega sangat cikgu dah minum air. Kita pun dah minum air juga. Kan? So kita nak teruskan sesi pembelajaran kita pada pagi ni cikgu. Silakan cikgu. Okey, so seterusnya tadi kita dah masuk insurans perjalanan. Jadi kita teruskan dengan insurans motor. So bila insurans motor, ini adalah situasi yang akan berlaku di mana bila berlaku satu kemalangan akan ada kita, mungkin ada penumpang dan juga akan ada mangsa. Okay, so dalam insurans motor ada 4 polisi dia. Okay, so polisi yang pertama adalah polisi akta, di mana polisi akta ni akan lindungi cedera mangsa. Namun begitu, bagi cedera kita, kereta mangsa, penumpang kita dan kereta kita tidak akan dilindungi. Okay, ini untuk polisi akta. Okay. Seterusnya kita ada juga polisi pihak ketiga. Nama dia polisi pihak ketiga. Saya harap murid-murid pun take note maklumat tersebut. Okey, yang mana untuk polisi pihak ketiga dia akan lindungi cedera mangsa. Okey, dan juga kenderaan mangsa tu sendiri. Okey, yang mana kecederaan kita, penumpang kita dan juga kereta kita sendiri macam mana
dia takkan lindungi. Takkan. Ini yang awak dah cakap third party. Third party ni. Ya ke parti apa tadi kan bukan pada parti birthday party bukan third party. Polisi pihak ketiga maksudnya. Baik, Cerita mangsa dan kereta mangsa. So untuk polisi yang ketiga adalah polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Ada tambahan terms kebakaran dan kecurian. So untuk polisi pihak ketiga ni dia akan melindungi kereta mangsa, cedera mangsa dan kereta kita apabila berlakunya kebakaran dan kecurian. Tapi untuk cedera kita, penumpang dan kereta kita jika berlaku kemalangan biasa tidak akan dilindungi. Tidak akan dilindungi. Baik. Okey, dan yang terakhir sekali ialah polisi komprehensif dipanggil. Polisi komprehensif ni dia akan lindungi kereta kita, kereta mangsa, seterusnya kecederaan mangsa itu sendiri, dan manakala kecederaan kita penumpang tidak akan dilindungi. Tengok kat sini kecederaan kita dengan penumpang tak dilindungi. Sebab apa? Kalau untuk kecederaan kita sendiri ni kita kena ambil insurans lain lah. Insurans lain lah. Insurans kemalangan diri ada, insurans hayat ada. So ambil insurans lain. Baik. So akan ini kalau polisi komprehensif ni adakah yang dikatakan first party? Ya, betul. Polisi komprehensif. Okey. So yelah sebab kadang-kadang ada terms-terms yang kat luar kita berbiasa perkataan-perkataan tu kan, third party, first party. So ini adalah perkataan bila mana dalam bahasa Melayu lah cikgu. Polisi komprehensif. Baik, seterusnya cikgu. Tanpa membuang masa kita tengok contoh 3. Panjang situasi ni, jadi saya akan ringkaskan. Encik Chai Liu ni dia terlibat dengan apa? Kemalangan. Yang mana murid-murid take note kereta yang dipandunya telah melanggar kereta Encik Subihi. Encik Chai Liu langgar kereta Encik Subihi. Yang mana menyebabkan bila dia dah langgar, dua-dua kereta itulah rosak. Dan at the same time dua-dua itu mengalami kecederaan. Rosak, teruk dan mengalami kecederaan. So Encik Chai Liu ni nak buat tuntutan. Jadi soalan dia macam ni. Encik Chai Liu ni membeli suatu polisi. Yang mana polisi yang diambil ialah polisi pihak ketiga. So ingat balik tadi saya dah sebut dah ulang balik tadi pihak ketiga tu apa dia. Jadi berdasarkan situasi di atas kita nak tanya murid-murid kita ni. Tuntutan yang mana yang boleh dibuat oleh Encik Chai Liu bila dia ambil polisi pihak ketiga. Okey, baik. Siapa yang nak jawab untuk soalan yang pertama? Saya nampak Azim cikgu dia dah buka mic cikgu. Dia kata saya seorang je tak jawab lagi. Dia ni abang ni tak nampak ke kan macam mana marah dia. Baik, silakan Azim. Untuk yang tuntutan yang boleh dibuat oleh Encik Chai Liu ni, saya rasa ialah kerosakan dan kecederaan untuk orang yang dilanggar. Maksudnya kecederaan mangsa lah cikgu. Mangsa Encik Subihi tersebut. Kerosakan kereta Encik Subihi dan kecederaan Encik Subihi. Dua markah untuk Azim. Itu dia, tahniah Azim. Baik, seterusnya cikgu. Semua tepuk tangan cikgu. Macam mana pula untuk tuntutan yang tak boleh dibuat? Okey. Soalan ni siapa yang nak jawab? Tuntutan yang tidak boleh dibuat oleh Encik Chai Liu. Cikgu, Huda cikgu. Huda nak silakan Huda. Seperti yang telah disampaikan oleh Cikgu Zainal tadi, sebabkan Encik Chai Liu ni beli polisi pihak ketiga, Encik Chai Liu tak boleh nak baiki kerosakan keretanya sendiri dan kecederaan diri sendiri. Okey, bagus. Memang tak tidur kerosakan dan kecederaan. Udah bagus. Maksudnya semua memberi fokus walaupun kepala tengah raya ni fikir ini hari ketiga ni sepatutnya duit dapat 500 ni tak dapat lagi, tak achieve lagi kan. Tapi belajar masih tak lupalah. Baik cikgu. Okey, so maksudnya Encik Chai Liu tak boleh buat apa-apa tuntutan lah dalam situasi ini. Baik cikgu. Silakan cikgu. Okey, so sekarang kita nak tengok bahagian pengiraan premium bagi insurans motor. Okey, so kita akan teruskan dengan pengiraan premium insurans motor. So untuk mengira premium insurans motor ni perlu dilihat adalah berdasarkan tarif motor. Tarif motor ini bukan ditetapkan suka hati oleh syarikat insurans, tapi memang akan dikawal oleh undang-undang sendirilah. Sejumlah premium ni akan bergantung kepada beberapa faktor. Contohnya jenis kenderaan. Contoh kalau saya bawa kereta Alza, ini bawa kereta Ezora. Jadi dia punya insurans yang akan berbeza. Jenis kenderaan, kegunaan kenderaan, kapasiti enjin yang biasa kita dengar CC tu. 1.6 cc, 1.5 cc pun mempengaruhi jumlah jadi premium. Macam cikgu 3.0 cikgu kan? Itulah.
Doa cikgu, doa. InsyaAllah suatu hari nanti ya. Okey, Besar cikgu. sikit kereta saya. Baik, cikgu. Okey, dan yang terakhir adalah jenis dan jumlah perlindungan yang diinginkan. So Ya. itu adalah faktor yang akan mempengaruhi nilai premium yang akan dicarum oleh pemegang polisi. Okey, baik. Okey, dan kita dah tengok 4 jenis polisi Ya. akta polisi-polisi tersebut yang mana 4 tadi tu kita tengok apa yang boleh dituntut, apa yang tak boleh dituntut. Ya. Tapi kali ni kita nak tengok dari segi pengiraan kan, sebab objektif kita tadi pengiraan. Ya. Okey, jadi kita nak tengok untuk polisi akta dan juga polisi pihak ketiga, pengiraannya hanya bergantung kepada kapasiti enjin kenderaan itu sendiri sahaja. Okey. Yang CC tadi itulah. Ya. Okey, manakala polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dia lihat kadar premium 75% daripada premium asas untuk polisi komprehensif. Dan seterusnya polisi komprehensif dan polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, Yap. dia bergantung kepada kapasiti enjin yang CC tadi tu, Yap. serta nilai kenderaan semasa yang ingin diinsurenskan. Okey. Baik cikgu, kalau saya tengok cikgu, polisi akta dan pihak ketiga hanya bergantung kepada kapasiti enjin kenderaan. Ya. Sebagai contoh, mungkin mereka yang macam tadi lah kita ambil Encik Chai tadi, mungkin keretanya CC-nya 900 cikgu. Ya. Yang dilanggar Encik Subihi tu 2.5. Ya. So kalau boleh Encik Subihi, adakah kesemua kos tu boleh di bear cost oleh nak cakap pun ditanggung ditanggung sepenuhnya oleh Encik Chai cikgu. Dia semua tu bergantung kepada apa polisi sebenar yang diambil, Okey. yang ditandatangan dalam kontrak dia tu. So nanti kita akan tengoklah. Okey, Cuma baik. kita nak fokus kepada pengiraan mengikut jenis Jenis. 4-4 ni. Okey, baik. Okey. Silakan cikgu. Okey, so kita tengok ini adalah jadual tarif motor yang saya sebutkan tadi. Okey. So jadi untuk pengiraan tu memang 100% kita ikut tarif tersebut. Okey. Dan seterusnya untuk pengiraan melibatkan premium polisi komprehensif, dia bergantung kepada kawasan pula. Yep. Okey, so kawasan jika Semenanjung Malaysia, dia akan kira sebagai RM26 untuk setiap RM1000 yang diinsurenskan seterusnya. Okey. Yep. Dan untuk polisi bagi komprehensif untuk Sabah dan Sarawak, dia akan kira RM20.30 Yep. bagi setiap RM1000 atau sebahagian daripada itu. Okey. Selepas yang pertama, 1000 yang pertama lah. Okey. So kita boleh tengok contoh kot Cikgu Juliana. Okey, kita terus tengok kepada contohlah. Okey. Okey, kali ni semua kena bersedia dengan kalkulator, kertas, pen. Kalkulator paling penting sebab nak kira betul-betul. Jadi kita akan kira bersama-sama. Okey, kita tengok contoh ni. Encik Zainal ada sebuah kereta sedan dengan kapasiti enjin 1.6 cc Yep. yang digunakan untuk bekerja di Perak. Perak, Highlight kat situ Perak. Perak. Maklumat kereta itu seperti berikut. Okey, jumlah diinsurenskan RM60,000. Umur kenderaannya 5 tahun. Kapasiti enjin dia 1600 cc. NCD dia 25%. Okey, so Baik. kalau dari tadi kita tak ada sebut pasal NCD ni. Pernah dengar NCD tak? Saya dengar CD lah cikgu. Dengar CD. Kan Banyak kita duk tengok main CD ni. Okey. Okey, NCD ni adalah diskaun tanpa tuntutan. Okey. Kalau tak buat tuntutan, dapat diskaun. Okey. Itu NCD. So maksudnya sekarang ni Encik Zainal ni memang akan dapat diskaun lah 25% sebab dia maksudnya mungkin kalau tak pernah. tahun tu kita carum, kita tak ada berlaku Tak ada. kemalangan. Tahun depan kita boleh dapat NCD ni lah. Ya, boleh dapat. Okey, baik cikgu. Okey. Okey, jadi soalannya. Soalannya murid. Kita nak hitung premium kasar bagi kereta Encik Zainal untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan polisi pihak ketiga. So kita nak tengok untuk 3 jenis polisi ni lah. Okey, kita keluarkan balik maklumat dia. Okey, semua tengok balik. So kita kira dulu untuk polisi komprehensif. Baik. Okey, so kita nak bagi kepada, adakah yang memang dah kira daripada tadi? Ataupun belum tengah kira, kita bagi ruang dan peluang untuk mereka mengira cikgu sebab ada 3 tadi. So sekarang ni kita nak tahu adalah amount yang dicarum oleh Encik Zainal. Betul tak cikgu? Yang perlu dibayar. Yang perlu dibayar. Premium. Apa yang perlu dibayar? Premium bulanan cikgu. Dia bukan bulanan lah sebab dia insurans motor. Jadi yang Dia dia kena bayar setahun. lah untuk setahun. Okey, untuk setahun. Ingat balik yang tadi insurans am tadi setahun. Okey, baik, setahun cikgu. Maafkan saya cikgu. Setahun ataupun kurang daripada lah kan. Okey, baik cikgu. Sementara kita bagi rakan-rakan kita siapkan kiraannya sambil makan kuih raya, kita nak berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini kita nak tahu jawapannya daripada mereka. Jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di Trans Didik TV KPM. Marilah semua kita dendangkan salam lebaran. Ya hari raya, ya
melahirkan ribuan orang yang hebat. Teruntuk para guru, jadilah seseorang yang kehadirannya ditunggu, kehilangannya dirindu, ilmunya diburu, nasihatnya diseru, tingkah lakunya ditiru. Itu dia daripada Farah Khadijah 5 Amazing SKPP 18 2021 lah. Baik, terima kasih kepada adik kita. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita cikgu. Ada 3 tadi cikgu. Ya, betul. Kita nak tanya diorang ke? Diorang dah siap kira ke belum? Ya, mungkin kalau dah siap kira kita boleh teruskan. Oh, Amar confident cikgu. Begini dia angkat. Okey, Amar nak mulakan dulu ke? Kiraannya silakan Amar. Boleh. Okey, silakan Amar. Okey. Okey Amar, kita rujuk kepada capacity engine dulu. Okey, di mana capacity engine kita dah tunjukkan kat sini 1600 cc. Yep. Jadi daripada jadual yang mana satu yang kita nak ambil? Saya rasa yang 1650 tu lah. Ya, 1650. 1650. Okey, jadi untuk nilainya 1650 lah. RM305.50. Okey, baik. Terbaik, bagus. Ya, okay, so betul jawapannya. Ya, betul. Cikgu Ya, betul. Jadi untuk yang pertama, kita kira 1000 yang pertama, kita terus rujuk jadual tarikh, kita terus ambil nilainya RM305.50. Okey, didapati jumlah yang ingin diinsurансkan ni 60,000. So ini baru 1000 yang pertama. So kita ada baki lagi kan? Okey, so untuk mengira bakinya kita rujuk yang ini tadi. Okey, kita ada RM26 bagi 1000 yang berikutnya. Baik, kita teruskan. 60,000 kita akan tolakkan dengan 1000 pertama yang telah dikira tadi. Okey, maka kita akan dapat 59,000. Yang mana 59,000 tu kita perlu bahagikan dengan 1000. Apa tujuan dia? Untuk kita kira berapa kali 1000 yang ada. Untuk 59 ini kita darabkan dengan RM26 dan dapatlah jawapan ini. Sama tak dengan jawapan awak semua? Betul tak? Sama. Amar, betul ke sama? Cuba angkat sikit jawapan awak. Awak tulis tak? Jawapan tulis? Angkat sikit nak tengok. Tapi buku kecil. Okey, sajalah tu dah nak tunjuk. Okey, baik. So yang penting jawapannya sama 1534 Okey, jadi kita teruskan untuk premium asas. Kita dah tahu keseluruhan, kita tambahkan untuk kita dapatkan jumlahnya iaitu RM1,839 dan 50 sen. Okey, jadi tapi kita tahu bahawa dia ada NCD sebanyak 25%. Jadi kita terus kira 25% didarabkan dengan premium asas. Okey, kita darabkan dengan premium asas iaitu RM1,839.50 dan kita akan dapat nilai ini. Okey. Sama tak? Sama tak, Mak? Okey, sama. Anak tunjukkan kata dia betul lah. Abang tak percaya pula katanya. Dan akhir sekali kita namakan sebagai premium kasar yang mana asalnya sepatutnya kita bayar lebih kurang 1,800 ni. Tapi sebab kita ada NCD 25%, maka kita perlu bayar RM1,379.62 sen. 62 sen. Itu dia. Baik, itu untungnya kalau ada NCD je. Maksudnya kena bawa kereta secara berhemah lah. Ya, betul. Untuk dapat NCD. Baik cikgu, silakan cikgu. Okey, seterusnya kita sambung untuk pengiraan pihak ketiga, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. So daripada awal tadi kita dah sebut 75% daripada premium asas komprehensif punya polisi. So tadi kita dah kira komprehensif punya polisi RM1,839.50. So 75% mesti dapat RM1,379. So amount yang dapat NCD tadi tu lah cikgu. Ini belum lagi. Ini baru asas untuk pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okay, bila dah dapat ni baru kita kira yang diskaun dia. Okey, so daripada NCD 25% tadi kita dapat RM344.91. So bila dinamakan sebagai diskaun, kita akan buat operasi tolak. So kita tolaklah daripada premium asas, tolak dengan diskaun. Okay, itu sahaja jumlah yang perlu dibayar. RM1,034.72. Ini untuk polisi yang kedua. Dia untuk pihak ketiga kebakaran dan kecurian ni maksudnya dia punya amount ataupun caruman yang perlu kita bayar
kurang, tetapi mungkin benefitnya ataupun kelebihannya pun kurang juga. Macam tadi kita cerita, kita punya lindungan tu lebih sikit berbanding polisi komprehensif. Ya, baik cikgu. So kita teruskan untuk polisi yang terakhir, iaitu polisi pihak ketiga. So tadi kalau tengok polisi pihak ketiga, dia hanya melindungi cedera mangsa sahaja. Okey, so terus rujuk kepada jadual tarif. Tak apa cikgu, saya rasa cikgu dah tak sabar nak makan ni cikgu, kuih raya ni daripada cikgu. tadi ni kan. Betul cikgu. So tarif motor tu kita rujuk terus kepada lajur polisi pihak ketiga. Itu adalah nilai bagi premium asas untuk polisi pihak ketiga. Rujuk pada jadual sahaja. Tapi sebab ada NCD. So kita buat diskaun dia dapat RM33.75 buat operasi tolak, dan akhir sekali untuk pihak ketiga hanya perlu bayar RM101.25 sahaja. Okey, untuk pihak yang ketiga. Ya, kalau dia ambil polisi pihak ketiga, ini sajalah. Sebab dia hanya melindungi cedera mangsa sahaja. Cedera mangsa sahaja, itu dia. So, pilihan di tangan kita lah. Ya, pilihan di tangan kita. Okey, mungkin kita nak tanya juga rakan-rakan kita. Kalau diberi pilihan untuk ketiga-tiga, polisi komprehensif, polisi pihak ketiga kecurian dan kebakaran, dan juga polisi pihak ketiga. So, yang manakah menjadi pilihan anda? First saya nak tanya Ammar dululah. Saya suka sangat dengan Ammar. Boleh. Okey. Okey, kalau bagi saya akan mengambil polisi komprehensif. Kenapa, Ammar? Sebab polisi komprehensif ni dia macam menanggung semua. Kalau macam kan pihak ketiga, nanti kalau saya kena saya tak dapat apa-apa, macam orang tu je yang dapat. Jadi saya rasa saya ambil komprehensif. Oh, ini Ammar cemburu lah ni sebab tak dapat. Tengok orang lain dapat, dia tak dapat, cemburu lah ni. Sebab tu ambil komprehensif, betul tak Ammar? Bukan tak, tapi betul lah kan? Betul juga. Betul. Apa yang Ammar cakap maksudnya ialah merangkumi semua lah kan? Kita pun dapat. So, ada ke yang tak bersetuju dengan Ammar? Maksudnya dia tak nak ambil komprehensif sebab katanya mahal. Kalau kita tadi amount tadi 1,000, kalau tidak ada NCD 1,800. Kan ada NCD maksudnya dia dah carum sebelum tu. Okey, ada tak yang kata taklah saya nak pilih pilih pihak yang ketiga kecurian dan kebakaran? Yang kad hijau tadi tu? Siapa? Hana? Siapa? Bukan. Anas. Okey, silakan Anas. Anas ni selalu tak bersetuju dengan Ammar. Okey, jadi pada pandangan saya, saya rasa saya akan pilih polisi pihak ketiga. Okey, kenapa, Mak? Sebab bila Mak? kita tengok dia punya premium, macam komprehensif tadi, dia macam harga terlalu tinggi. Tapi bagi pihak ketiga, murah aja. So kita kena bayar sikit je di setiap tahun. Okey. Tak ada masalah sebenarnya kalau nak ambil pihak ketiga pun. Cumanya sekiranya berlaku kemalangan, maka kenderaan dia tu dia kena tanggung sendirilah. Itu sahajalah. Benefit dia akan berkurang. Tapi mungkin macam apa yang Ammar sampaikan tadi, mengikut orang kata apa, ukur baju di badan sendiri. Ya, betul. Mungkin macam kita tak ada kemampuan kan dari sudut nak ambil polisi komprehensif, maka ada optionnya boleh dapat polisi pihak yang ketiga. Baik, adakah yang tak bersetuju dengan Anas? Wah, Anas, no. Dia dah tutup I'm the last one. No more. Baik, dia yang terakhir. Baik cikgu, so maksudnya pilihannya di tangan kita lah. Kan untuk nak ambil polisi komprehensif, polisi apa nama kita panggil, kebakaran, pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dan juga polisi pihak ketiga. Baik, kita teruskan cikgu, silakan. Okey. So berdasarkan apa yang kita dah bincangkan hari ini, so harapnya kan dapat membantulah sedikit sebanyak untuk pengiraan. Terutamanya bila melibatkan pengiraan ini, risau pelajar mungkin terlepas pandang berkaitan dengan 75% untuk pengiraan premium asas dan tak dapat nak bezakan premium asas ataupun premium kasar. Okay, jadi harapannya supaya ini dapat membantulah pelajar-pelajar yang bakal menduduki SPM tahun ni kan. Itu dia. Baik, terima kasih banyak Cikgu Syuhada dan juga Cikgu Juliana atas kesudian. Kita pun dapat orang kata apa, sama-sama belajar berkenaan dengan insurans. Saya pun dapat tambah ilmu berkenaan dengan NCD dan juga bagaimana cara kiraan yang sebenarnya, so at least tidaklah kita jadi keliru kan, ataupun ditipu kan. Itu berpotensi juga kalau kita ada ilmu. Baik cikgu, nampaknya masa sangat-sangat mencemburui kita dan rasa-rasanya kejap lagi kita nak pergi beraya dekat rumah masing-masing. Okey, mungkin kata-kata akhir cikgu ataupun ucapan hari raya ke cikgu, kata-kata akhir kepada pelajar-pelajar kita juga cikgu. Silakan kita mulakan dengan Cikgu Juliana, silakan.
Okey, baik. Untuk sekadar penutup lah kan. Okey, selain daripada insurans ni semua, kita kena memahami bahawa dalam matematik kenapa diajar segala topik ni semua, yang akhirnya kita akan menyelesaikan sesuatu masalah kan. Sebabnya dia punya kesinambungannya dalam kehidupan, kita akan sentiasa berhadapan dengan masalah. Masalah sentiasa berada di sekeliling kita. Tapi macam mana kita nak menghadapi masalah itu? Sama ada kita nak membesarkan masalah itu ataupun kita nak pandang masalah itu sebagai benda yang kecil dan akhirnya kita selesaikan. Jadi macam murid-murid juga kadang-kadang nampak je soalan matematik, apa benda nak kira ni kan, terus rasa serabut. Tapi kita pause kejap, ni mesti ada jalannya. Ada jalannya. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian dan saya suka dengan apa yang Cikgu Juliana sebut tadi, yang mana orang kata apa, jangan kita rasa susah kan, jangan rasa gusar sebab kita sentiasa ada jalan penyelesaian di setiap permasalahan. Baik Cikgu. Cikgu Syuhada pula, silakan Cikgu. Sebagai penutupnya, jelas dekat sini berkaitan dengan insurans betapa banyaknya membantu kita, dan sebagai kita seorang yang beragama Islam, jangan lupa kita ada jalan lain untuk kita pilih selain daripada insurans. Takaful itu jalan yang terbaik untuk kita supaya tidak ada orang panggil apa, unsur-unsur yang mengelirukan. Dan jelas dekat situ. Jadinya mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini dapat membantulah anak-anak pelajar sekalian berkaitan dengan insurans, dan untuk masa akan datang boleh buat pilihan yang terbaik. Itu dia. Baik, terima kasih kepada Cikgu Syuhada dan juga Cikgu Juliana. Kita ada masalah itu perkara biasa, tapi cara mendepani masalah itu yang menjadikan kita luar biasa. Baik, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada Cikgu Juliana, Cikgu Syuhada dan juga rakan-rakan saya di Google Meet. Amal semua sekali lah, minta maaf banyak kacau kan, kepada anda di rumah juga. Alright, sampai kita berjumpa lagi. Ingat yang paling penting, raya-raya juga SOP kena jaga, belajar jangan dilupa. Baik, sampai berjumpa lagi di Teras Didik TV KPM 8 pagi hingga 10 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah Abdullah, ibu kepada anak Nur Muhammad Amar Hakimi bin Muhammad Zamri dari Semua Putra Putrajaya, ingin mengucapkan selamat maju jaya dan selamat berjuang untuk SPM 2021. Begitu juga kepada anak-anak tingkatan 5 Semua Putra serta semua calon SPM 2021 di seluruh negara, dengan iringan doa dan harapan semoga mendapat putusan yang cemerlang untuk kejayaan dunia dan akhirat. Langkah hari ini penentu masa depan yang gemilang. Berusaha, berdoa, bertawakal, insya-Allah. All the best. Saya Puan Ni Anisni Mustafa, ibu kepada pelajar Nur Aunisha Diah binti Muhammad Saiful daripada SMKA Putrajaya. Untuk anak-anak semua, andalah generasi SPM yang paling kental. Anda adalah generasi yang kuat semangat. Dan buktikan juga COVID-19 tidak mampu untuk menjejaskan semangat kental anda semua. Didik TV KPM